Okey, selamat pagi murid-murid. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan sudah bersarapan serta sudah bersedia untuk mulakan pembelajaran pada hari ini. Baik, tajuk kita hari ini ialah bersikap adil, kemesraan terjalin, dan kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral ya. Baik, mari kita lihat slide kita yang pertama. Okey, mula-mula cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 68. Okey, kamu boleh lihat daripada buku teks kamu itu ataupun boleh lihat daripada skrin cikgu ya. Okey, tajuk kita hari ini ialah bersikap adil, kemesraan terjalin. Baik, mari kita baca sama-sama murid-murid. Sipin dan jiran ditugasi untuk membuat persediaan bersempena dengan majlis sambutan hari raya peringkat kejiranan. Sipin mengagihkan tugas mengikut kebolehan jirannya. Jadi Sipin ni murid-murid, dia mula-mula dia dah dapat satu tugas dah ya. Tugas dia untuk membuat persediaan dan membuat dan mengagihkan tugas-tugas yang maksudnya tugas-tugas sepanjang majlis sambutan hari raya tersebut, okey, kepada jiran-jirannya ya. Baik, jadi dia nak mengalihkan tugas ini mengikut kebolehan jiran-jirannya. Kalau kita tengok, jiran Sipin ni sebenarnya ramai murid-murid. Tetapi hanya ada beberapa orang saja yang terlibat sebagai ahli jawatan kuasa untuk majlis sambutan hari raya ini. Okey, jadi kalau kamu dapat lihat di situ, ada berapa orang murid-murid. Pertama, Gasan. Kedua, Wen Jun. Ketiga, Muhammad. Keempat, Ovia. Dan seterusnya, Sheila. Jadi ada 5 orang yang dia nak agihkan tugas. Jadi murid-murid, sebelum kita bantu Sipin mengagihkan tugas, mari kita lihat apakah kebolehan jiran dia ni ya, jiran masing-masing ni ya. Okey. Baik, mari kita lihat. Kebolehan Gasan. Okey, Gasan kata, saya boleh membuat kraft tangan. Saya belajar daripada ibu. Okey. Jadi Gasan ni murid-murid, dia seorang yang kreatif ya. Dia pandai membuat kraft tangan ya. Jadi dari mana dia dapat bakat tu? Dia belajar daripada ibunya ya. Baik, seterusnya murid-murid, kita tengok kebolehan Sheila. Okey, Sheila pula mahir menggunakan komputer. Okey, kepakaran dia atau kebolehan dia ialah dia mahir menggunakan komputer. Okey, kalau kamu tengok di sebelah nama Sheila itu, dia tulis itu pemegang kad OKU. Bermakna Sheila ni murid-murid, dia termasuk dalam golongan orang kurang upaya. Kita dah pernah bincang dulu satu tajuk mengenai orang OKU yang pandai bersukan tu kan. Harap murid-murid ingat lagi. Jadi masuk OKU apa? Orang kurang upaya. Jadi Sheila murid-murid, dia kata dia mahir menggunakan komputer. Baik, OKU ni dia ada 2 jenis murid-murid ya. Pertama dari segi mental, keduanya dari segi fizikal. Kalau dari segi mental, maknanya dia seperti tidak normal murid-murid ya. Manakala kalau dari segi fizikal, mungkin dia ada kecacatan di bahagian tangannya. Mungkin tangannya kecil ataupun tiada tangan sebelah, kudung sebelah, ataupun kakinya tidak boleh berjalan. Maksud yang tu OKU dari segi fizikal. Jadi cikgu rasa Sheila ini dia OKU dari segi fizikal. Sebab kalau nak kata mental, tidak ya, sebab dia mahir menggunakan komputer. Maknanya mental dia normal seperti kita ya. Cuma dia mungkin kurang upaya dari segi fizikal ya. Jadi kebolehan Sheila apa murid-murid? Dia mahir menggunakan komputer. Baik, seterusnya murid-murid, kebolehan Wen Jun. Wen Jun kata apa? Saya suka menanam pokok bunga. Saya ada banyak pokok bunga di rumah. Baik. Jadi yang suka menanam pokok bunga ni murid-murid, bukan tak semestinya perempuan saja. Tak semestinya murid-murid perempuan. Kadang-kadang murid lelaki pun suka. Macam memasak kan. Tidak semestinya perempuan aja sekarang yang pandai masak. Lelaki pun ramai jadi chef, pandai memasak. Jadi Wen Jun, kegemaran dia suka menanam pokok bunga. Jadi bila dia suka menanam pokok bunga, jadi dia banyak menanam pokok bunga di sekitar rumahnya. Jadi pokok bunga dia mungkinlah ada yang dia tanam terus dekat tanah ataupun di dalam pasu. Jadi dia maksudnya dia boleh tanam dekat tanah dan dia boleh tanam dekat pasu. Tapi dia kata ada banyak pokok bunga kat rumah dia. Sama ada dalam pasu ataupun mungkin di atas tanah ya. Baik, seterusnya kita tengok Muhammad. Okey, Muhammad ni murid-murid,
Dia kata dia boleh membantu sesiapa saja. Maknanya dia tak bagi tahu secara spesifik lah kebolehan dia apa. Tapi dia maksudnya dia suka membantu sesiapa saja. Maknanya dia boleh nak bantu Sheila tadi untuk buat kerja komputer pun boleh, nak membantu menanam pokok pun boleh, nak bantu Wenjun tadi menanam pokok boleh, dan membantu siapa tadi yang buat kraft tangan tadi kan. Jadi dia boleh bantu semua kawan-kawan dia kata. Jadi banyaklah kebolehan dia ya. Baik, seterusnya murid-murid. Cikgu tengok siapa tadi yang boleh apa nama tadi, boleh kraft tangan. Gasan tadi. Dia kata Gasan pandai buat kraft tangan. Jadi Muhammad kata boleh, dia boleh bantu siapa saja. Maknanya mungkin ada apabila diberikan tugas nanti, mungkin ada setengah-setengah tugas yang agak susah dan memerlukan bantuan. Jadi di situlah Muhammad nak membantu ya. Baik, seterusnya murid-murid. Kita tengok kebolehan Ovia. Okey. Ovia kata, saya pernah mengikuti kelas tarian. Jadi Ovia, dia kebolehan dia pandai menari. Dia pandai menari ya. Dia pandai menarilah tarian dia sebab dia mengikuti kelas tarian. Jadi macam cikgu kata tadi kan, tak semestinya perempuan saja murid-murid pandai menari ya. Sekarang lelaki pun ada yang pandai menari ya. Jadi ikutlah minat masing-masing ya. Macam Ovia ni dia kata mungkin dia minat tarian, jadi mak dia atau ibu bapa dia memasukkan dia mengikuti kelas tarian untuk dia mempelajari jenis-jenis tarian lah yang dia minati. Baik, jadi itu kebolehan dia murid-murid ya. Dia pandai menari. Baik, seterusnya murid-murid. Kembali semula kepada Sipin. Jadi tugas Sipin tadi apa? Dia nak menghasilkan jadual tugasan yang adil. Ingat kita dah belajar minggu lepas mengenai adil. Mesti adil. Maksudnya setiap orang yang dipilih menjadi ahli jawatan kuasa Majlis Hari Raya itu mesti ada tugas masing-masing. Tak boleh lah. Ada 5 orang tadi kan. 3 orang aja dapat tugas. 2 orang lagi tak ada tugas. Tak boleh sebab dia dah dipilih kan. Jadi tapi bagus Sipin ya, dia nak bagi tugas mengikut kebolehan masing-masing. Maknanya tidaklah siapa tadi tu si Gasan suka buat kraft tangan, tapi dia bagi pula dekat Sheila buat kraft tangan. Tak ada. Dia pandai ya, dia tengok, dia teliti apa kebolehan kawan-kawan dia, dia tanya kawan-kawan dia apa kebolehan dan dia berikan tugasan mengikut kebolehan kawan-kawan dia. Sebab apa murid? Macam kalau kita ada sesuatu kebolehan, kemudian kita diberi tugas mengikut kebolehan kita akan rasa lagi seronok. Sebab kita memang itulah kebolehan kita kan. Jadi bila kita diberi contohkan kalau kamu pandai menyanyi, kamu suka menyanyi. Kamu diberi tugas untuk menyanyi, buat satu persembahan. Mesti kamu rasa seronok. Sebab kamu rasa tak ada masalah untuk kamu menyanyi. Tapi kalau sekiranya kamu jenis pemalu, tak berani pergi ke pentas, tiba-tiba orang bagi tugas suruh menyanyi, buat persembahan. Macam mana kamu mungkin boleh belajar, tapi pada awalnya mungkin agak kekok lah ya. Baik. Seterusnya murid-murid. Okey. Jadi pelajaran kita bersambung lagi. Kita pergi kepada latihan ya. Baik. Ni. Kalau kamu tengok dekat buku tulis buku teks kamu di akhir tu kan, dia ada berikan jadual ya. Jadi murid-murid, mari kita sama-sama bantu Sipin murid-murid membuat jadual. Okey. Yang ni murid-murid, cikgu akan membincangkan bincangkan sambil kamu pun dengar macam mana cikgu beritahu bagaimana kita nak membantu Sipin membuat jadual. Baik, pertama murid-murid, Sipin, apa tugas yang diberikan? Yang ni kamu memang tahulah, kamu sudah sedia maklum ya. Okey, tugasan yang diberikan kepada Sipin ialah membuat senarai ahli jawatan kuasa dan aktiviti. Maknanya tugaslah, aktiviti tugas yang akan diberikan kepada kawan-kawan dia, itu membuat senarai di jawatan kuasa tu. Kemudian apabila dia membuat tugas, mestilah ada aktivitinya. Apa dia aktivitinya? Baik, seterusnya kebaikannya apa? Kebaikannya ialah memudahkan ahli jawatan kuasa untuk merujuk tugas-tugas mereka. Bila dia dah buat tugas nanti kan, AJK lain senang nak tahu apa tugas dia. Apa tugas yang dia dapat, tugas yang dibahagikan kepada mereka tu apa. Okey, seterusnya. Baik, Weng Jun. Weng Jun, apa tugas yang kamu rasa ya? Kalau ada satu majlis hari raya,
apa yang kita boleh bagi pada Weng Jun? Kita tahu tadi Weng Jun dia banyak pokok bunga kat rumah dia. Jadi kita boleh beri dia tugas menghias pentas dengan pasu-pasu bunga. Untuk majlis hari raya murid-murid, biasanya adalah jamuan hari raya. Tapi mesti ada juga pentas. Pentas. Mesti ada persembahan, ada pentas. Untuk menyambut untuk meraihkan majlis hari raya tersebut. Okey, jadi Weng Jun, kita boleh beri dia tugas menghias pentas. Menghias pentas atau menghias kawasan dewan tu. Kan kita buat majlis, mesti kita ada satu dewan. Kita buat di dewan murid-murid kan. Kita buat kat dewan. Biasanya dekat taman-taman ni dia memang ada satu dewan. Dewan khas untuk buat aktiviti yang melibatkan kejiranan. Jadi dia ditugaskan untuk menghias pentas dan dewan. Okey. Baik, kebaikan dia apa? Kebaikan dia mencantikkan pentas dan dewan. Mencantikkan pentas dan dewan untuk menyambut majlis hari raya. Okey. Baik, seterusnya murid-murid. Kita pergi kepada Sheila. Sheila dia kata apa? Dia mahir menggunakan komputer. Jadi, apa dia yang dia boleh buat? Bila ada majlis ni murid-murid, dia mesti ada satu yang kita panggil sebagai kad jemputan. Kad jemputan. Sebab kalau tak ada kad jemputan, bagaimana kita nak menjemput kejiranan? Kita nak jemput jiran kan? Kalau kita nak macam panggil, agak sukar lah. Contoh kalau orang tu tak ada kat rumah, kita panggil dekat rumah. Lepas tu kita takkan setiap hari kita nak panggil kan. Jadi lama-lama ada jiran yang terlepas. Sedangkan cikgu dah terang minggu lepas kan. Kita mesti adil. Mesti adil makna semua jiran mesti dijemput. Jadi tugas yang boleh diberikan kepada Sheila ialah menyediakan kad jemputan. Kad jemputan majlis. Jadi dia buat kad jemputan majlis. Kemudian bolehlah diedarkan ke rumah-rumah jiran-jiran. Okey. Baik, kebaikan dia apa? Kebaikan dia memudahkan menjemput jiran-jiran ke majlis hari raya. Itu dia. Jadi kebaikan dia apa? Memudahkan menjemput jiran-jiran ke majlis hari raya tersebut. Boleh tambah tersebut di ujungnya. Baik. Ovia. Ovia tadi apa kebolehan dia murid-murid? Kalau murid-murid ingat tadi apa dia? Dia pandai menari. Sebab apa? Dia kata dia pernah mengikuti kelas tarian. Jadi dah sudah tentulah kebolehannya menari. Takkan dia ikut kelas tarian tapi kebolehan dia melukis. Kan murid-murid kan? Jadi mestilah dia pandai menari. Baik. Jadi Ovia sebabkan dia pandai menari, jadi tugasan apa yang boleh diberikan kepada Ovia? Okey, macam cikgu cakap tadi kan, kalau majlis hari raya ni dia biasanya ada persembahan. Jadi Ovia bolehlah diberi tugas membuat persembahan untuk menghiburkan jemputan majlis hari raya. Okey. Jadi Ovia bolehlah menari di atas pentas untuk menghiburkan jiran-jiran yang datang ke majlis itu nanti. Jadi kebaikan dia apa? Kebaikan dia boleh menghiburkan jemputan-jemputan yang hadir ke majlis hari raya itu nanti. Okey. Ataupun awak kata boleh menghiburkan jemputan-jemputan yang hadir ke majlis hari raya tersebut. Okey. Baik, seterusnya Muhammad. Siapa tahu, siapa ingat Muhammad tadi, apa dia punya kelebihan dia tadi? Dia kata dia boleh membantu sesiapa sahaja. Dia tak bagi tahu secara spesifik lah saya boleh buat ini. Tapi dia kata dia boleh bantu siapa sahaja. Maksudnya bagilah apa-apa kerja pun boleh. Nak memaksanakan dia boleh membantu sesiapa sahaja. Baik, kalau kita tengok tadi murid-murid, memandangkan Sheila tadi dia OKU kan murid-murid. Kita anggaplah dia OKU dari segi fizikal. Mungkin kakinya dia tidak boleh berjalan. Mungkin kakinya ada kecacatan lah di kakinya dan dia tidak boleh berjalan. Jadi selepas dia menyiapkan kad jemputan, macam mana dia nak edarkan murid-murid? Kalau dia pakai kursi roda, takkan dia nak naik kursi roda pergi ke setiap rumah kan. Jadi di sinilah Muhammad boleh membantu Sheila. Jadi tugasan yang diberikan kepada Muhammad ialah membantu Sheila mengedarkan kad jemputan ke rumah-rumah jiran. Itu tugas Muhammad. Jadi kebaikan dia apa? Kebaikan dia boleh mengedarkan
maksudnya memastikan semua jiran-jiran mendapat kad jemputan ke majlis hari raya tersebut. Okey, seterusnya akhir sekali gasan. Okey, gasan tadi dia kata apa? Dia boleh membuat kraft tangan. Okey, dia boleh buat kraft tangan. Jadi apabila dia boleh membuat kraft tangan, kita boleh katakan dalam majlis hari raya tu kan, selain ada persembahan, ada makan-makan dan sebagainya, kita juga boleh buat satu aktiviti pertandingan untuk murid-murid. Jadi di sinilah gasan boleh diberikan tugas mengikut kebolehan dia. Maknanya gasan boleh merancang satu aktiviti pertandingan kraft tangan. Tu kita boleh beri kat situ. Jadi kebaikan dia apa? Kebaikan dia boleh mencongkel kreativiti jiran-jiran mereka. Boleh mencongkel kreativiti jiran-jiran mereka. Nanti murid-murid dalam dekat aktiviti tu nanti, katalah tiba-tiba ada seorang jiran dia pandai mengubah bunga. Ada seorang jiran dia pandai contohlah melukis dan sebagainya. Bila ada aktiviti-aktiviti kejiranan lain, dia dah tahu dah jiran ni apa kepakaran dia. Jadi memudahkan mereka lah apabila membuat aktiviti seterusnya. Baik, itu saja murid-murid yang dapat kita bincangkan bersama. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu salin jadual ini dan kamu tuliskan tugasan yang diberikan. Cikgu pun dah bincangkan tadi jawapan-jawapannya. Jadi cikgu nak kamu tulis semula jawapan-jawapan tersebut. Dan cikgu harap kamu semua faham dengan pelajaran hari ini dan mohon maaf dari cikgu atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.